Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona bukan spesies jin. Virus corona secara skematiknya adalah terdiri daripada DNA ataupun RNA yang dibaluti oleh protein dan dibaluti lagi luarnya oleh fatty acid ataupun lemak lah. Ini secara skematiknya, secara detailnya, ini RNA-nya dibaluti oleh protein. Protein yang berupa E protein, M protein dan juga glycoprotein, dan dibaluti keseluruhannya oleh fatty acid. Envelope ni yang merah tu kan, itu fatty acid. Jadi begitulah. Ni secara gambar ini di bawah elektron mikroskop. Ini dia punya coronanya ni. Ni coronanya ni, spike. Glycoproteinnya tu ni. Yang macam mahkota lah. Dia punya spike-spike-nya ni kan. Ni. Itu glycoprotein. Jadi maknanya virus ni bukan benda hidup. Jadi dia bukan benda hidup, cuma berupa satu genetik material yang dibalut oleh protein dan juga fatty acid. Dan apabila dia masuk ke dalam tubuh kita, dia ni bersesuaiannya tu pada kerongkong dan juga sel-sel kerongkong dan juga sel-sel paru-paru. Pada sel paru-paru contohnya macam ni, dia ada siapa namanya tu reseptor, angiotensin converting enzyme to receptor. Ni reseptor ni yang menangkap spike tu ataupun corona tu untuk kemudiannya dia dapat masuk. Pasal virus ni kalau dia cuma berlegar, tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh, sel kita, dia tak jadi apa, dia tidak membahaya. Jadi apabila dia ni, kalau dia setakat melayang kat dalam paru-paru kita tu aja, dia tak jadi apa. Tapi adanya reseptor ni pada sel paru-paru kita, ni yang ni apa ni, anglio converting enzyme to receptor ni tadi ni, dia akan tangkap corona ni, spike ni, kemudian dia tarik. Ni akan narik ke dalam, dan ni dia masuk ke dalam sel tu. Apabila dia masuk dalam sel tu, itulah yang dia akan membiak. Maknanya RNA itu tadi yang dibalut oleh protein dengan fatty acid tu, dia akan bergabung dengan DNA yang ada di dalam nukleus sel paru-paru kita tu tadi. Kemudian dia akan membiak dan sel paru-paru itu akan pecah. Ini yang jadi bahayanya. Pecahnya sel paru-paru itu, lepas tu jadi kalau masuknya tadi satu, jadinya tak tahulah beratus beribu lah dia membiaknya tu kan. Kemudian dia masuk lagi ke pula sel sebelah lagi. Itu yang jadi paru-paru kita jadinya rosak. Apabila patient ni kan, pesakit dari negeri China ni, apabila dia buat MRI ataupun CT scan ke, atau yang seumpamanya lah, itu ni paru-paru dia, ni paru-paru kiri, ni paru-paru kanan. Ni yang putih-putih ni adalah virus yang telah memecahkan sel-sel paru-paru. Jadi virus itu sendiri bukan benda hidup. Dia cuma melayang-layang, partikel tersendiri yang melayang-layang itu, kemudian ditangkap. Corona itu ditangkap oleh reseptor tadi, dan dia masuk ke dalam sel paru-paru. Di dalam sel paru-paru tu RNA atau DNA-nya tu bergabung dengan DNA di dalam sel paru-paru kita, membiak. Jadi kemudiannya sel paru-paru kita meletup, pecah. Jadi lagi banyak sel paru-paru yang meletup. Yang putih-putih ni adalah sel paru-paru yang telah pecah, rosak. Ni yang telah dibuat kajian terhadap pesakit-pesakit coronavirus tu. Jadi bila gitu, virus tu dia ada physical part dia. Ada bahagian fizikal dia, maknanya tu dia ada RNA, dia ada yang paling senangnya tu protein dengan fatty acid ni kan. Protein tu benda lah kan, ada fatty acid. Jadi maknanya dia ada physical part dia lah. Bila ada physical part dia kan, macam mana kita nak katakan dia sebagai jin? Kita sebelum ni, beberapa minggu yang lepas, saya ada membuat video sebelum ni, virus corona itu jin rupanya. Ini berdasarkan kepada kenyataan seorang Syurahbil Al-Hasan di dalam Facebooknya, mengatakan bahawa coronavirus ni, virus corona ini adalah jin. Itu daripada pernyataan itu. Tetapi
Ustaz Danu pula menyatakan bahawa virus tu ditunggangi oleh jin. Jadi virus tu bukan jin. Jadi di situ tidak ada perbezaannya. Ustaz Zulkifli juga menyatakan bahawa virus tu ditunggangi oleh jin. Jadi jin mengambil kesempatan ke atas virus tu. Contoh macam contohnya orang tua cakap tu, kerana kucing hitam ke atau anjing hitam tu ditunggangi oleh jin untuk berbuat sesuatu lah. Macam itulah lebih kurangnya bahasanya yang senang itu kan. Jadi bila kita telah kemudian itu mendapat maklum bahawa virus itu ada physical partnya, ada proteinnya, ada DNA-nya atau RNA-nya yang dibalut oleh protein dengan fatty acid, maka dia ada physical part. Bila ada physical part, dia itu bukan jin. Kalau jin mempergunakan dia seperti mana jin menggunakan kucing hitam ataupun anjing hitam itu lain cerita. Jadi maknanya virus itu sendiri jadi bukan jin, dan virus itu sendiri bukan benda hidup. Ada cuma dia memiliki genetic material dalam RNA atau DNA itu dia. Jadi bila macam gitu, apakah jin yang menunggangi dia itu? Ni kalau kita tengok ni kan, saya sebelum ni banyak membincangkan video-video sebelum ni ada membincangkan bahawa pesakit kanser Gloria Hanagan tu kan ada di dalam tubuhnya ada muka hantu di tulang belakang dia. Lepas tu pesakit slip disc ada muka hantu di dalam MRI dia. Jadi benda tu ni dan pesakit-pesakit lain lagi, pesakit yang kena sihir, pesakit kanser hati, ada gambar-gambar di dalam MRI itu bentukan-bentukan seperti rupa hantu. Jadi ini adalah MRI atau CT scan bagi pesakit COVID-19. Apakah ini rupa hantu yang seperti mana yang saya bincangkan sebelum ini? Waktu itu belum lagi timbul, waktu membincangkan itu belum timbul lagi coronavirus ni. Ini rupa bila dibesarkan. Apakah ini? Ini mata ni macam ada bertanduk ni kan. Jadi kalau ini adalah mukanya jin tu, jin ini yang menunggangi virus tu. Dan jadi virus ni jadinya aktif. Memang sifat jin tu mengambil kesempatan di atas apa juga makhluk macam angin lah, api lah, semua dia ambil kesempatan untuk memberikan kemudaratan kepada manusia. Jadi bila gitu, saya dalam beberapa minggu ataupun bulan yang lepas, saya ada memaparkan satu video siri amalan kesihatan mudah. Ini berkaitan dengan Asma Husna berdasarkan kepada pengalaman Dr. Ibrahim Karim ni kan ya. Jadi maksudnya tu tadi kita menyatakan bahawa virus ini akan bertindak pada sel-sel yang ada reseptor tertentu tu. Reseptor tertentu tu ada pada paru-paru kita. Dan berdasarkan data yang ada di Itali apa semua kan, paru-paru maknanya tu mangsa COVID-19 ni banyak kepada orang yang dah tua. Jadi yang lemah dia punya imunisasinya. Jadi waktu itu maknanya tu paru-parunya dah jadi lemah. Sebenarnya bila keadaannya lemah, imunisasi lemah, itu yang mungkin reseptor tu ada, itu yang menjemput virus tu untuk masuk ke dalam sel paru-paru dan membiak. Jadi untuk itu kita perlu menguatkan paru-paru kita. Kalau berdasarkan kepada Dr. Ibrahim Karim ni, kalau kita ada masalah pada paru-paru lemah ke apa benda, maka bolehlah kita membaca asma yang berkaitan. Dan berdasarkan kepada pengalaman Dr. Ibrahim Karim ni, asma kepada paru-paru tu, kalau kita ambil yang ni paru-paru, asmanya Ar-Razzaq. Jadi kita wiridkan Ar-Razzaq dengan niat mudah-mudahan bacaan Ar-Razzaq itu menghasilkan gelombang tertentu yang dapat mengukuhkan. Ni kalau kita ambil lagi pendapat Ustaz Danu bahawa ada malaikat yang menjaga paru-paru tu. Ni kan ya. Jadi mudah-mudahan mungkinnya tu malaikat yang menjaga paru-paru ni dia punya zikirnya Ar-Razzaq. Kalau iya maknanya kita berzikir serasi dengan zikir malaikat yang menjaga paru-paru, dan kemungkinannya itu zikir Ar-Razzaq menghasilkan gelombang yang sesuai dengan degupan ataupun dengan paru-paru. Jadi macam healing wave lah, konsep healing wave. Jadi bila kita membaca Ar-Razzaq itu kan ya. Jadi ataupun ya Razzaq, otak kita menghasilkan gelombang otak brain wave yang serasi dengan paru-paru itu, ataupun mungkin serasi dengan malaikat yang menjaga paru-paru itu. Jadi gitu.
mudah-mudahan ada kemanfaatannya. Jadi maknanya tu berdasarkan kepada ilmu gelombang, seperti mana yang baru-baru ni azan itu gelombang frekuensinya sekian, kan ada kan, yang sehingga di Jerman dan di Sepanyol tu sibuk orang-orang sana meminta orang Islam azan, sampai di gereja lah semua disuruh azan. Jadi mungkin halnya gitu. Jadi untuk menguatkan bagi orang-orang yang dah berumur lah, usia emas seperti saya ni kan, maka kita wiridkanlah Ar-Razzaq. Mudah-mudahan dengan itu paru-paru kita jadi kukuh. Dan satu lagi, saya juga ada berkongsi video siri amalan kesihatan mudah beberapa minggu ataupun bulan yang lepas, ilmu Faedah Lajin Shiatsu Meridian Tubuh ni kan, yang berkait dengan lung ataupun paru-paru. Jadi untuk mengukuhkan paru-paru kita tu tadi, jadi macam mana kita nak kukuhkan dengan ni dia ni. Ni ada meridian tubuh lung ni kan, paru-paru ni di sini, bermula daripada sini dada ni kan, terus sampai kepada ibu jari ni. Jadi kawasan sini ni sama ada kalau kita ambil ilmu shiatsu, maka kita urut, kita picit-picit sini ni. Kalau kita ambil ilmu Faedah Lajin, tepuk dan regang, maka kita tepuk kawasan sini ni. Dan kalau kita mempunyai masalah paru-paru yang berat, kita tepuk ni, perit ni kita kadang-kadang sampai tak tahan. Jadi perlahankanlah tepukan tu, dan kemungkinan dia akan macam membirat lah, jadi macam merah ke atau merah kehitaman di kawasan sini. Jadi mudah-mudahan dengan kita membuat amalan Faedah Lajin, tepuk tu tadi, ataupun kita urut berdasarkan ilmu shiatsu Jepun tu, mudah-mudahan meridian kita ini tidak ada tersumbat, tidak ada blockage, dan akibat dia kita punya paru-paru kita jadinya kukuh. Pasal konsep di dalam Faedah Lajin, dalam meridian tubuh ni, kalau ada blockage pada mana-mana meridian kita, dia akan menyebabkan organ yang terkait dengan meridian tersebut akan menjadi lemah. Jadi mudah-mudahan dengan amalan tradisi seperti ini, kita dapat mengelakkan diri daripada terkena dengan wabak coronavirus ni. Jadi itulah usaha kita secara wirid asma dan juga secara meridian tubuh, sama ada Faedah Lajin ataupun shiatsu Jepun. Mudah-mudahan video kali ini ada kemanfaatan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.